Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dalam tips yang ke-6. Yang ke-6 lah. Dah tips yang ke-6 dah. Baik, setup Google Meet yang melebihi 100 orang. Boleh ke? Kalau ikutkan kepada akaun Gmail, dia limit kepada 1 orang kan. Begitu juga dengan akaun G Suite yang kalau kata di bawah EDD kan, yang kita dapat akaun percuma tu pun 100 je. Tapi macam mana kita nak gandakan bilangan tu dalam kita punya Google Meet? Jom kita tengok, kita buat bersama. Baik, macam mana? Jom kita pergi ke sini, Google Meet kita. Baik, kami. Okey, dalam tips ke-6 kita maklum yang maksimum untuk partisipan kita 1 orang saja. Jadi kita nak kalau kata mungkin murid kita melebihi 100 orang, 200, 300 ataupun 400. Jadi macam mana kita nak pastikan murid ni dia bersama juga dengan kita, masuk dalam program kita ataupun kelas kita lah. Cara dia macam mana? Jom. Ini kita punya Google Meet yang pertama. Ini Google Meet pertama. Kita sekarang ni kita nak buka satu lagi Google Meet dengan cara macam mana? Kita buka kelas lain lah. Kita buka satu lagi kelas. Okay. Kita pergi kepada sekarang saya nak buka satu lagi kelas Google Meet. Guna akaun yang sama. Saya guna akaun yang sama. Pastikan akaun yang sama. Saya pakai EDD sekarang ni. Macam EDD yang saya ada sekarang ni, sebab akaun saya akaun premium. Jadi saya boleh masuk seramai 250 orang partisipan dalam saya punya kelas satu masa. Yang akaun yang biasa, sama ada akaun Gmail yang individu maupun yang akaun G Suite. Ataupun sekarang ni kalau tengok kepada akaun yang bawah MOE, dia 5 dah mula di-upgrade kepada 250 orang partisipan kan. Jadi okey lah, maksudnya kita boleh gandakan dalam keadaan banyak lah. Okey, kita tengok macam mana kita nak tambah lagi kelas kita supaya ramai lagi murid kita masuk dalam program yang kita buat lah, ataupun kelas kita. Jadi kita create lah mungkin satu lagi kelas, sama ada macam saya sebut tadi, kita boleh namakan terus. Mungkin kita dalam kita punya Google Calendar kita boleh nampak kelas tersebut nama apa kan. Cuma sekarang ni saya nak tunjuk contoh saja. Kita start an instant meeting. Okey, ini kelas kedua kita. Okey, ini kelas kedua. Okey, kemudian kelas kedua maksudnya yang tadi yang saya punya ni 250 orang, dan yang kelas kedua boleh menampung 250 orang juga. 250 orang juga. Okey. Okey, saya bukalah untuk nampak beza kelas pertama dan kelas kedua. Jadi sekarang kita dah ada 2 kelas yang boleh menampung seramai 500 orang. Kan? Tapi macam mana kita nak linkkan kelas pertama tu? Contoh sekarang sekarang di kelas yang kedua kita kena share kan. Kita share tab, dan kita cari yang kelas yang pertama tadi lah. Ini kelas pertama tadi, NIFSTOU. Kita klik dan pastikan macam biasa share audio ni mesti diklik. Kalau tak nanti kelas kedua ataupun kelas ketiga, keempat, kelima dan seterusnya tak dengar suara nanti. Rugi je kita buka kelas kan. Jadi pastikan share audio. Jadi kita tekanlah share. Nampak apa yang berlaku? Kita tengok yang dekat kelas kedua. Nampak dia dah sharekan kelas yang pertama tadi. Nampak? Cuma di kelas yang pertama nanti kan, kelas yang pertama nanti kita setting siap lah. Kita setting yang bahagian yang change layout kepada spotlight.
spotlight terus. Jadi nanti bila sesiapa yang bercakap kan, siapa yang bercakap di dalam Google Meet ni, dia punya muka akan nampak jelas lah. Siapa yang bercakap dia akan duduk kat depan, dia akan appear appear kat sini lah. Okay, itu settingnya. Kemudian satu lagi setting, kita buat view lah, full screen. Okay, kita pergi ke kelas yang kedua. Kita tengok. Tadi yang kelas pertama saya sebut kita setting yang dia punya background dia, bukan background, sorry. Sini kita nak change layout dia. Change layout kepada spotlight. Ingat change layout kepada spotlight. Kemudian kita view kepada full screen. Full screen. Okay, tu yang kelas pertama tadi. So yang kelas pertama ni memang dia punya setup macam tu, kena ingat. Bila next kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat tu tak perlu nak setting dah. Okay, kemudian tengok. Dia tak padam ni, dia nampak. Tapi kelas kedua nampak dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Kita cuma gambar kita kat bawah tu, dia akan nampak lah kat belakang saya ni kan. Belakang saya gambar. Sebab kita share daripada Meet yang pertama tadi. Jadi di kelas pertama boleh support 200.5, kelas kedua boleh support 200.5. Cara yang sama, kalau nak tambah lagi kelas, kita tambah lagi tab, buka kelas ketiga, tambah 200.5, dah berapa dah? 200.5, 500, tambah 200.5, 700.5, dan nak tambah lagi, tambahlah. Ataupun kalau akaun yang Gmail 100 kita boleh adjust, tambah peserta kita lah, ataupun murid-murid kita. Jadi selesailah masalah kita. Untuk kita nak tampung mungkin 500 orang, 600 orang, 700 orang. Cumanya dalam part kita nak setting ni, saya cadangkan supaya yang share kita punya Meet ni kan, Meet pertama, Meet pertama, sehinggalah kelas-kelas seterusnya hanya satu laptop saja yang kawal. Untuk nak present slide dan sebagainya, mintalah mungkin orang lain untuk bantu. Faham tak? Kalau tak faham nanti boleh PM saya, insyaAllah nanti saya bantu. Jadi itu cara dia, mudah sahaja. Sekian, kita jumpa next tips dan trik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.